أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, mari bersama-sama tuan-tuan, puan-puan, para jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita buka dan baca translate kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh program baginda, para sahabat baginda, para alim ulama yang telah banyak memberikan jasa kebaikan kepada kita, dan sama-sama kita hadiahkan pahala ini juga kepada ahli-ahli kita yang telah pun dijumpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Al-Fadhil Fadil Osman bin Yahya selaku Musi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Qura Bengkulu. Yang saya hormati barisan para pegawai masjid, barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, para pencinta rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan limpah kurnia pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayangkan kepada kita, Allah kurniakan berbagai-bagai nikmat kepada kita, dan semestinya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita bersyukur atas segala kurniaan nikmat kepada Allah pada kita ini. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah agar tidak terhenti sini sahaja dengan segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, bahkan ianya akan ditambah dan juga ditambah sebagai bekalan untuk kita, kekuatan untuk kita mentambahkan lagi ketaatan kita, kebaikan kita dalam sakit-baki umur yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya minta maaf dan minggu lepas saya tak main tuan-tuan apabila berada di luar kawasan. Maka di antaranya yang saya dapat pada minggu lepas ni tuan-tuan, bila ada muktamar ataupun duduk sat bincang tentang nikah, cerai dan juga rujuk di Kuala Lumpur sana tu, maka diperbincang tentang aidah yang berlaku dalam masyarakat kita ni tuan-tuan. Ada jugalah aidah yang perlu kita ketahui. Antara asasnya tuan-tuan yang boleh saya beritahu, kadang-kadang orang tertukar aidah di sini tuan-tuan. Bila kata orang mai ke pejabat agama, depa ni nak rujuk balik, di antaranya pertanyaan yang saya sering tanya kepada si suami, berapa lama aidah yang isteri nak kena buat ni? Maka yang isteri nak kena tunggu ataupun yang isteri nak kena jalani. Ramai orang lelaki tuan-tuan, terutamanya si suami, mereka ni tak peduli tentang aidah yang sebegini tuan-tuan. Bila mana bercerai hidup, masih lagi ada haid, ada yang hidup kata aidah isteri saya ni ustaz adalah 3 bulan 10 hari. Mai kok mana aku tak tahu 3 bulan 10 hari itu tuan-tuan. Dia kata yang tu kaul mana tu, yang tu mazhab mana tu. Dan dia kata tak tahu, saya pun dengar orang cakap. Orang main dengan dengar tak ngaji ni tuan-tuan, maka dia takkan sama. Orang yang mana yang kata 3 bulan tuan-tuan, 10 hari, ada kalimah 10 hari dekat belakang itu, saya katakan dia, kalau abang mati, kalau suami mati, bukan setakat 3 bulan, kena tambah lagi sebulan. Kalau kata suami mati, isteri wajib beriddah menahan diri dia, sama ada nak kahwin dengan lain ataupun sebaliknya, selama 4 bulan 10 hari, bermula pada hari kematian
si suami tersebut, tuan-tuan, sahabat balik pada dia. Dan orang yang bercerai hidup, macam dengan kamu depan saya kata dekat mereka berdua, kamu dah bercerai hidup dan kamu nak kena ingat, dalam keadaan isteri mesti lagi datang haid, dia ada perceraian 3 kali suci, 3 kali mai haid dan 3 kali dia bersih, baru adalah selesai idahnya. Lagi mana iddah dia tak habis, lagi itulah kamu ada peluang untuk rujuk. Dan kalau iddah dia telah pun habis, maksudnya habis dah 3 kali suci itu, mai-mai tiba-tiba ni masuk dah suci kali yang keempat ataupun mai haid kali yang berikutnya, tuan-tuan, habis menandakan haid ataupun suci kali yang ketiga, maka ketika itu kamu tidak ada lagi peluang untuk rujuk kembali dengan dia, kena akad nikah balik, tuan-tuan dan juga puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang tu adalah masalah haid. Tu pun saya kata dekat dia, saya nak tanya, waktu cerai, kamu cerai dalam keadaan suci yang setubuh atau suci yang tak setubuh? Tu kata ilmu fiqh tu, tuan-tuan, dia benci lagi. Kalau kata waktu bercerai dalam keadaan yang suci, tapi dia tidak bergomoi, tuan-tuan, tak gomoi daripada dia tidak melakukan persetubuhan dengan isterinya, tuan-tuan, waktu mana isterinya suci daripada haid, lepas kata mai haid, lepas itu isteri dia suci, maka setelah itu dia pun tak gomoi. Si suami pergi kata aku ceraikan hang, maka kata cerai itu jatuh, dan tetapi jatuh dalam keadaan suci yang tidak disetubuh, suci itu dikira sebagai suci yang kali yang pertama. Kalau kata tiba-tiba suci itu, tuan-tuan, lepas kata si isteri ni mai haid, lepas mai haid ni dia pun agak ada besar, dia suci, tiba-tiba berkelahi. Berkelahi ni bukan setakat pinggan yang terbang, mangkuk-mangkuk semua terbang lah, tuan-tuan, kan, mangkuk pula mahal tu, kita kata lagu tu lah. Bila kata berkelahi ni, tuan-tuan, marah ni, dia tak ingat pada dah, waktu beli tu sayang lah nak guna, letak atas meja tu, tak mau bagi dengar bunyi, sayang, tuan-tuan, mai berkelahi ni, dia terbang habis ke semua. Tiba-tiba waktu suci itu mereka telah melakukan persetubuhan. Contohnya, dia habis haid hari Sabtu, dia pun akan ada hari Sabtu. Mana kata bermula pada hari Sabtu itu telah pun dia sebagai bersuci. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Mai Rabu ni, tuan-tuan, berkelahi. Pasal apa mai Rabu ni? Contohlah nak bagi faham. Tuan-tuan, tiba-tiba tentu tu dia pun berkelahi. Sebelum hari Rabu tu, hari Isnin, dia pun berjima. Makna kata tu mereka melakukan persetubuhan lepas pada waktu setelah berlalunya haid. Ketika itu mereka bercerai, jatuh cerai mereka, tetapi waktu itu suci yang disetubuhi itu tidak dikira suci kali yang pertama. Itu masalah dia juga, kan. Ada lagi saya kata dekat dia, kalau perempuan tak main haid dah lagu mana ni, dia kena ambil 3 bulan kemariah berturut-turut. Itu termasuk lagi dalam bab perancang dan juga sebagainya, tuan-tuan. Banyaklah bahasa dia. Kalau tuan-tuan nak tahu ni, dan masalah perancang contohnya. Lah ni ramai orang ambil perancang. Anak-anak muda kita, pasangan-pasangan muda, lepas dapat anak seorang, pergi cucuk. Tuan-tuan ni, atau dia pun pakai ubat. Pasal apa? Sebab tak nak bagi lekat, nak bagilah daripada nanti sebagai tempoh sikit, 2 tahun baru dapat anak, 2 tahun baru dapat anak dan juga sebagainya. Tuan-tuan, boleh tak, tuan-tuan, ketika itu tiba-tiba ni berlakunya penceraian? Mana kata si perempuan itu, si isteri itu kena jalani tempoh iddah, tetapi dalam keadaan yang dia ambil perancang, macam mana dia nak buat? Tuan-tuan, kalau tiba-tiba ambil perancang sebiasa ambil tu, tuan-tuan, dalam 1 tahun tak main terus. Tuan-tuan ni, dia tak main, tiba-tiba berlakulah accident penceraian. Bila penceraian ni, dia main tanya buat lagu mana ni? Saya kata muda lagi ni, pimik balik ubat, timbang balik ubat tu, pimik balik, biarlah jalan balik cara normalnya. Kalau gagah juga, duk tunggu juga nak bagi main cara yang normal, sama ambil ubat ni, kena tunggu. Tuan-tuan ni, sebab dia kena 3 kali suci. Tiba-tiba contoh dalam keadaan yang berikutnya, tuan-tuan, itu jelas kalau kita ambil perancang, tiba-tiba dalam keadaan yang berikutnya, sesi yang berbeza, dia duk rasa dia ni dah luput dah. Luput tu pada tuan-tuan tu sampai tempoh masa. Orang perempuan ni sampai tempoh masa ni, tempoh hari tak ada apa dah, syahwat pun tak ada apa dah, tuan-tuan. Tengok orang lelaki tak ada apa, contohlah dia kata lagu tu lah, dan masa pun dengar lagu tu, kan. Bila jadi lagu tu, tiba-tiba ni berlakunya penceraian di lagi usia mereka, kan. Benda tu kita tak tahu, boleh terjadi. Bila kata tiba-tiba lakunya penceraian, si
isteri tadi yang dia duk kata aku ni dah tak ada haid dah, maka ketika itu dia pun kata tak apalah, elok duk jalani 2 bulan Qamariah ni, tiba-tiba elok nak habis 3 bulan Qamariah tu main-main darah pula dah. Benar? Main darah pula dah. Tak kira lagu mana tu tuan-tuan. Tak nak kira lagu mana. Kalau king pilih lagu tu tuan-tuan, tiba-tiba alah main pula dah, dia kata. Kan? Dia pun tak sangka tiba-tiba main pula dah, maka perkiraan bulan itu tidak dikira dan dikira semula dengan kitaran haid yang baru main tu tuan-tuan. Itu masya-Allah tebak tuan-tuan. Jadi ini banyak juga lah yang saya sampaikan pada malam ini untuk kita semua ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur juga lah pada Allah Subhanahu wa taala Allah pertemukan kita pada malam ini, dan sama-sama lah kita niat iktikaf dalam rumah Allah ini, mudah-mudahan Allah terima dan insya-Allah. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti muka surat 168, hadis yang ke-9 kita. Hadis yang ke-9 kita ni tuan-tuan daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, benda yang aku larang akan kamu lakukan hendaklah kamu menjauhinya, kata Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan benda yang aku suruh, benda yang aku perintahkan untuk kamu lakukan, kata Nabi, fa'tu, maka datanglah dia dengan sekadar yang mana kamu mampu. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya kata Nabi telah pun hancurlah, binasalah orang-orang yang sebelum dahulu kerana kasratu masailihim, mereka ini adanya perbezaan begitu banyak, waqtilafin, dan juga adanya perselingkahan, benda yang tak setuju ni cukup banyak ni, ala anbiyaihim, ke atas nabi-nabi mereka. Tuan-tuan dan juga puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia berkata kepada kita ni tuan-tuan, muka surat 168, dia berkata ni tuan-tuan, kalau kita tak salah seperti pada perenggan yang kedua. Kemudian tuan-tuan, qala mu'allifu rahimahullah taala, berkata pada kitab ini kepada kita ni tuan-tuan, kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahawa apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya barang yang kamu kuasa. Diamai pada hari Nabi Muhammad SAW dengan kalimah wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, benda yang aku perintahkan untuk kamu lakukan maka datangkanlah, kata baginda Nabi, dengan sekadar mana yang kamu mampu. Yang tu sebenarnya yang kita nak baca pada malam ini. Berkata kepada kita ni tuan-tuan, ini berarti bahawa segala yang diperintahkan dalam apa jua bidang hidup beragama hendaklah dikerjakan menurut kadar yang dapat dilakukan sesuai dengan kekuatan yang ada, dan tidak harus sama sekali dibantah ataupun dilawan ataupun dicuaikannya dengan alasan-alasan yang bermacam-macam atau dengan hajat tidak ataupun tidak upaya dan juga lain-lainnya, tetapi mestilah dihormati dan laksanakan secara bersungguh-sungguh menurut setakat yang terdaya dan kadar yang termampu bagi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, At-Taghabun ayat 16, maka takutlah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, sekuasa-kuasa kamu, kata Allah. Tuan-tuan dan juga puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, makna kata dalam bab yang Nabi larang ni, Nabi tak ada kompromi. Benda yang Nabi larang, Nabi kata tinggal jauh, tinggal terus, kata baginda Nabi Muhammad. Tapi benda yang Nabi tak larang, benda yang kata dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita ni benda yang sunnah. Benda yang wajib memang kita nak kena buat dah tuan-tuan. Benda yang wajib, benda yang fardu, benda yang satu kewajipan ini sebagai seorang hamba Allah yang kena buat, memang kita kena buat. Yang tu kita tidak ada pertikaian tuan-tuan. Benda-benda yang bersifat sunnah ni tuan-tuan, contohnya apabila mana kita tengok rupanya benda ni Nabi suruh, tapi ianya bukannya satu perintah. Tuan-tuan, ada sahabat buat, Nabi tak kata apa. Ada sahabat buat, yang Nabi pun tak larang. Ada yang sahabat tinggal, Nabi pun tak suruh dia buat. Maka ketika itu tuan-tuan, sekadar mana yang kita mampu untuk kita nak mengikuti ataupun kita nak ikut tentang perintah Nabi Muhammad SAW. Contohnya tuan-tuan, dalam perkara ibadat. Ini contoh yang lain dalam ibadat.
Wahunaka soal. Dia kata kepada kita, yang ni ada satu masalah. Lau kana yastati' an yusalliya qa'iman lakinnahu la yastati' an yakmil qiyam ila ruku'. Masalah dia ni dalam bab sembahyang. Tadi kita tengok dalam bab sunnah, nak kita faham ni tuan-tuan. Benda yang wajiblah. Tuan-tuan, ni benda yang sunnah. Benda yang sunnah saya katakan tadi, benda yang tidak dilarang oleh Nabi Muhammad untuk melakukannya, dan benda yang tidak diperintahkan untuk meninggalkannya. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kalau ikutkan pada kalam Nabi Muhammad SAW, mastata'tum sekebaran kadar yang kamu mampu. Contoh ada tuan-tuan, tak bagi faham lagi. So kita masuk dalam masalah sembahyang. Contoh ada, bila kita mai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil contoh rezeki tuan-tuan. Kita duduk di dalam masjid, ikut sukalah nak duduk sah mana pun, betul tak tuan-tuan? Nak duduk belakang boleh, tengah boleh, depan boleh, tak ada masalah apa. Tetapi kalau kita tengok pada sunnah Nabi Muhammad SAW, Nabi dia berkata kepada kita, khairu sufuf lirijali awwaluha, sebaik-baik saf bagi orang lelaki adalah di hadapan. Tuan-tuan, Nabi larang dah duduk belakang. Tak. Tapi Nabi kata sebaik-baik saf bagi orang lelaki adalah di hadapan. Makna kata kalau kita nak duduk tengah, boleh tak? Boleh. Nak duduk belakang, boleh tak? Boleh. Tetapi Nabi kata sebaik-baik saf bagi orang lelaki adalah di hadapan. Maka sekadar mana yang kita mampu untuk kita nak ikut dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ketika itu sekadar mana yang kita rasa tak apalah, pelan-pelanlah aku pergi depan, contoh dan juga sebagainya. Contoh tuan-tuan, kalau pada masalah kelompokan saf, maka kewajipan untuk kita ni adalah untuk kita menutup lorong-lorong kecacatan saf yang ada di hadapan kita. Tak perlulah kita yang menolong orang lain kat depan. Kita volunteer diri kita seolah-olah macam dengan Allah buka dekat kita jalan kebaikan ni tuan-tuan, nak ikut dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita faham lagu tu tuan-tuan? Kan Allah sengaja biar kita yang isi depan tu. Allah sengaja tak suruh orang lain pergi. Contohnya, tiba-tiba main tempat lain semua penuh, main depan kita ni ada kosong tuan-tuan. Seolah-olah macam dengan nak abang pada kita hanya berhak untuk pergi dekat so depan. Tiba-tiba kita kata tak apalah, arti lalu juga sebagainya. Seolah-olah kita ni tuan-tuan kan, tak tahulah, bagi saya lah, bukannya para ulama, bagi saya sendiri, kita mengetepikan ataupun kita tak ambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, dalam masalah sembahyang ini, dia berkata kepada kita ni tuan-tuan, dalam masalah sembahyang, kita sembahyang, kita mesti ada kalimah qiyam. Qiyam ni dia berdiri dengan cara yang betul. Baik, dia kata dalam firman kita ni tuan-tuan, kalaulah seseorang itu dia hanya mampu dengan sembahyangnya berdiri, tetapi tidak mampu untuk menyempurnakan dirinya itu sehingga rukuk. Dia lepas-lepas takbir itu tuan-tuan, Allahu Akbar, contoh ada. Dan dia mula dengan berdiri dahulu. Itu orang panggil qiyam. Tuan-tuan, dia ada kuasa kalau dia mampu untuk berdiri, untuk qiyam, dia qiyam dulu. Tuan-tuan, dalam kitab Mu'atul Musalli pun ada sebut, dia kata pada kita ni tuan-tuan, kalau mampu untuk berdiri, qiyam dulu. Tuan-tuan, itu yang kata kalimah qiyam tuan-tuan. Bila kata Allahu Akbar, dia pun berdiri izak. Bila dia berdiri izak, kata tak boleh pergi dah. Dia tahu sekadar mana yang dia mampu. Tuan-tuan, tiba-tiba dia duduk balik ni tuan-tuan. Duduk dalam keadaan dia sedang bersembahyang. Itu masalah dia tuan-tuan. Dia kata lagi pada kita, apa hukumnya? Bima'na ay yabqa qa'iman daqiqatan aw daqiqataini thumma yaqab wa yajlis. Fahal naqul ijlis wa idza kana qabla ruku' qum aw naqul ibda' as-salah qa'iman wa idza ta'tam ijlis. Baik, dia kata pada kita ni tuan-tuan, kalaulah baki daripada qiyam itu, dia berdiri itu bukannya sampai rukuk, dia berdiri itu mungkin sekejap nak ambil kalimah qiyam, dia pun berdiri Allahu Akbar, tiba-tiba dia berdiri tak lama. Hanya dia kata daqiqatan ni 1 minit, tak lama lah tuan-tuan. Ataupun daqiqatan ini hanya dia berdiri selama 2 minit sahaja. Kemudian dia rasa letih dan dia duduk. Baik,
Dia kata bagi kita ni tuan-tuan, adakah kita boleh kata dekat dia, ijlis wa idza qarba ruku' qum. Duduklah. Duduklah, bukan kata lah sembahyang tuan-tuan, kata sembahyang, macam sembahyang kita tu. Ni masalah luar tuan-tuan. Saya bagi kita faham masalah dia. Dia kata, kita kata dekat dia, tak apalah, duduk. Elok dekat-dekat nak rukuk, maka bangun. Contoh lagu tu. Ataupun kita kata kat dia, ibda' bis-salah qa'iman wa idza sa'ata bilis. Dan mulakanlah dulu dengan berdiri sembahyang kamu itu apabila kamu letih duduk. Baik, atau kita kata dekat dia. Jawapan dia tuan-tuan, fa hadza fihi 'indi. Dan inilah apa yang ada pada aku, kata kepada kitab ini kepada kita. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadahu, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fil laili jalisan. Nabi dia sembahyang pada waktu malam ini dalam keadaan dia duduk. Fa idza baqiya alaihi ayat qama wa qara'a thumma raka'a. Bila mana Nabi dia sembahyang pada waktu malam ni tuan-tuan, ialah Nabi pun kadang-kadang dia duduk. Bila dia duduk ni, fa idza baqiya alaihi ayat, dan apabila dia duduk itu tiba-tiba ada lagi lebihan baki ayat yang dia nak kena baca tuan-tuan. Mai balik kudrat untuk dia nak berqiyam balik, maka apa tindakan Nabi? Nabi qama, dia pun bangun, wa qara'a, dan dia pun baca ayat, thumma rafa'a. Kemudian Nabi pun dia pun rukuk. Dia jawab soalan kita kan, adakah dia ni sekadar mana yang dia kemampuan kita ni tuan-tuan ini, kalau dia duduk boleh tak nak duduk sampai habis sembahyang kita? Kalau ikutkan tiba-tiba tuan-tuan kita angkat takbir, Allahu Akbar, berdiri sah, tiba-tiba letih, duduklah atas kerusi. Bila duduk atas kerusi ini persoalannya nak bangun kau tak mau bangun. Kan, hadis jawab pada kita di tuan-tuan sambil-sambil. Kata dia dalam ini pada hadis Nabi Muhammad SAW dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsirus Salat, bab idza shalla qa'idan. Dalam tajuk jika sembahyang dengan cara yang duduk, hadis yang bernombor 1068 dalam kitab Sahih Muslim, kitab Salatul Musafirin, dalam bab jawaz an-nafilah qa'iman wa qa'idan, hadis yang ke-731. Maka Nabi buat perkara ketika ubah. Nabi pun duduk sah, kemudian masih lagi ada baki ayat yang nak kena baca. Nabi dia ada kekuatan, dia bangun, kemudian dia baca, kemudian dia rukuk. Wa hadza yadullu ala annaka, maka dekat sini dia berkata kepada kita ini sesungguhnya taqaddam al-qu'ud awalan, mendahulukan duduk itu awal dia duduk tuan-tuan. Thumma idza qarabatir ruku' faqum, kemudian bila dekat-dekat dengan rukuk dia pun bangun. Adakah dia akan batal sembahyangnya? Jawapannya tidak. Tuan-tuan dan puan-puan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian, lakin yuraddu ala hadha anna nafl yajuzu ala al-insan fi qa'idan fa ila qarba ruku' qama kama jura'ala. Nah, yang ini adalah pembahasan pada para ulama tuan-tuan. Ada yang kata yang ni terpakai waktu mana solat sunat sahaja, bukanlah solat yang wajib. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tak mampu contohnya sembahyang di atas kursi tuan-tuan, kan tadi ada viral pula sembahyang atas kursi, tiba-tiba lepas tu dia buat macam tempat sejuk sekejap tuan-tuan. Tak ada buat apa-apa lagu tu lah tuan-tuan, kan kita buat sama ni elok lah. Orang mereka ni mereka ada cari untung dan cari duit lah, tapi kalau cari duit mencari ridha Allah SWT dalam duit yang sama tu kita berkat hidup tu kan. Dia nak buat kita, cuba tanya juga para ulama, boleh tak kalau kami nak buat satu kursi ni, bila satu kursi ni kami buat setiap lantai dekat depan tu mudah untuk orang nak sujud, contoh, adakah boleh ataupun tak boleh tuan-tuan? Saya tak tahulah perasaan tu lagu mana, tapi bagi saya tak berkenan lah lagu tu tuan-tuan. Dan kalau kata kita ni tuan-tuan tiba-tiba ditakdirkan tak mampu nak berdiri, tak hanya boleh duduk saja, duduk pun besar toh dah, maka ketika itu dululah tidak mengapa. Ada kekuatan untuk qiyam, maka bangunlah, tidak menjadi satu kesalahan. Kita mastata'tum, sekadar mana yang kita mampu. Tuan-tuan dan juga puan-puan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka lagi dalam surah ayat 285 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak memberikan satu pada malaikat dengan sekadar usahanya, sekadar mana yang dia mampu. Arti takwa kepada Allah dan juga pelaksanaannya, perintahnya dan juga perintah Rasulnya adalah menurut kadar yang terdaya oleh diri sesuai dengan petunjuk
ikut pada ajaran agama, dan bukanlah dengan meninggalkan sama sekali alasan tidak berdaya atau tidak kuasa atau sebab yang tersendiri. Tuan-tuan, buatlah dalam bab agama ni dia tak ada kalimah tak erti, ataupun dia kata tak ada kuasa, ataupun tidak berdaya, letih dan juga sebagainya. Dalam bab sembahyang no excuse. Hang sakit tak mana sekalipun tetap kena jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang orang kita dia buat mudah. Tuan-tuan, dia sakit ni tak apalah buat sana, nak makin tak boleh pening kepala juga sebagainya. Mas tatok tu selama hang boleh buat, hang buat. Kita baca lagi tuan-tuan. Ulama fiqh dalam hadis dalam huraian mengenai hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, maka hendaklah kamu kerjakan sekadar yang kuasa kamu. Menjelaskan bahawa hadis inilah yang menjadi dalil bukti yang menetapkan bahawa barang siapa yang lemah tidak ada kuasa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan itu semuanya dan berkuasa mengerjakan setengahnya, maka hendaklah ia kerjakan sekadar yang dapat dilakukannya sahaja. Tak boleh ambil semua, tak apa, buatlah semua. Itu masuk dari tu tuan-tuan. Kan, saya ulang balik. Barang siapa yang lemah, kata Nabi ini, dalam mengerjakan sesuatu yang diperintahkan itu semuanya, semua. Dia ni lemah, tapi dia nak buat perintah itu, tuan-tuan. Perintah itu dia kena buat ke semua. Tetapi dia kata dalam ini, tuan-tuan, dan berkuasa mengerjakan setengahnya. Tetapi dia tak boleh nak buat ke semua, dan dia buat setengah sahaja. Maka hendaklah ia kerjakan sekadar yang dapat dilakukan sahaja. Dalam bab contoh ibadat solat tadi ini, nak kena buat juga, tak mampu qiyam, maka ada cara-cara yang ulama ajak kepada kita. Baik, ni baru dia mulai pada kita ni. Orang yang tidak dapat berdiri dalam sembahyang, bolehlah ia sembahyang duduk. Jika tidak boleh duduk, maka berbaring. Demikianlah diperbuat juga sembahyang itu menurut cara mana yang dapat. Sembahyang kena buat dah? Buat. Walau apa juga keadaan sekalipun tuan-tuan, sembahyang tetap kena buat. Tak boleh lah ustaz, pasal sembahyang ni, baluk ni buat lagu mana ni, bukan boleh kena ayak. Kan? Tiba-tiba ni duduk pula dengan simen bakal semua, doktor kata saya kena ayak. Kalau kena ayak ni, masuk pula simen tu, jadi berdenir. Contohlah, contoh. Saya tak buat lah tuan-tuan. Kalau dia tak boleh sembahyang apa semua ni. Dia dah tak cara lagu lain pula. Tuan-tuan ada juga korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dia kehendak kita ni. Waktu diuji dengan kesempitan, adakah kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya? Jangan kita jadikan ujian Allah itu sebagai satu alasan untuk kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni diuji dengan sakit, duduklah dekat kita bukan buat apa pun, contohnya dia buat ayat drip dia kan. Contoh tak kena kat mata hidung hang bolehlah cakap contoh sedap mata kat saya. Tak saya kata contoh kan. Tiba-tiba dia kena buat ayat. Tuan-tuan, boleh pergi belayak, timai, boleh bangkit sembang dengan kawan sebelah. Contohnya, boleh tidur, boleh minum apa ayat, boleh makan ubat dengan cara sendiri dan juga sebagainya. Dia ada kemampuan untuk berjalan dan juga sebagainya. Apa alasan dia untuk tidak mengerjakan sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh lah nak bayang-bayang. Hampir banyak boleh ya. Tak boleh lah payah-payah kata. Mandi boleh lah. Mandi kena Allah tidak busuk. Pasal apa dah? Contoh tuan-tuan. Saya kata contoh. Maka ketika inilah kita tengok ujian Allah datang kepada kita ni, nak tengok adakah kita patuh kepada Allah ataupun tidak. Orang yang sakit, bagaimana mereka buat ibadat? Ada. Tuan-tuan, tak boleh dengan cara yang berdiri, maka duduk. Baru tak boleh baring dan juga sebagainya. Baring juga tak boleh. Apa kata ada buat dengan syarat mata juga sebagainya. Kalau kan mata pun tak boleh, nak bungkus lah senang. Contoh secara lagu tu kan, contoh cara bungkus. Bungkus tu orang tak depan lah tuan-tuan kan. Dia buat baik pegang semua tu, nak kena sebelah tu lah tuan-tuan. Contoh. Jangan betul tuan-tuan. Kita ada agama kita. Agama yang bawa kita ke jalan yang Allah redha, dan jalan yang Allah redha itulah akan bawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sembahyang jangan buat benda main-main tuan-tuan. Jangan buat benda main-main. Tahu baru ni saya ceramah pada hari di kursus kahwin. Mereka bagi saya 3 jam. Itu seorang saya habis tuan-tuan.
Kan ceramah 3 jam direct tolong seorang habis. Hari Ahad tak pergi kuliah, Isnin tak pergi kuliah, malam-malam kata baik tak nak kuliah, malam ni lepas main juga tuan-tuan. Jumpa lagi ni tak nak pergi pula seorang kan, kena berhenti pula dengan kuliah. Bukan bahawa tuan-tuan dia rasa nak bercakap kan, dia rasa dia bisa nak cakap, tiba-tiba tak cakap, dia rasa tak hidup tuan-tuan kan. Dia tak pandai nak baca buku bangsa ni, dia senang bercakap, bila bercakap tu orang rasa puas, tapi boleh lagi siap tuan-tuan kan. Dia main kokak dia semua tak apalah, buat macam mana ujian bagi kita, Allah nak terima kita ni tuan-tuan. Bila mana keadaan speaker kokak tuan-tuan, saya kata dekat mereka, kalau kerja seorang mana sekalipun jangan lupa sujud pada Tuhan. Kata anak cari duit, carilah, tak ada masalah apa. Dia kata saya bisa jumpa orang yang kaya-kaya, orang yang ada harta yang banyak. Dia kata dekat saya tuan-tuan, orang tu kata apa? Dia kata saya mampu beli kereta welfare, ustaz bagi saya tempoh 2 bulan ya, saya akan beli cash. Tuan-tuan ni, hebat. Tuan-tuan, yang mampu beli kereta welfare tu 2 bulan cash, dia kata bak duit saya tak ada masalah apa. Bini buat bangai beli kereta welfare, pergi lenggak hubang ni, dia pun baik boleh. Dia kata tak ada apa yang ustaz ni. Itu bagi dia ni, duit tidak menjadi satu halangan buat dia tuan-tuan. Tapi apa yang terjadi bila mana Allah uji dia, bila kata sembahyang dah, jawapan dah, yang tu mula punca tu tuan-tuan. Sembahyang wajib, dia merupakan tali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salah, solat itu adalah silah, satu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pesan ke anak-anak kita. Hari tadi ada seorang sahabat mai dekat jabat saya tuan-tuan, sahabat kita jugalah. Dia bukan orang Suara Sembang Hulu, orang Lok. Tuan-tuan, orang Lok pada Suara Sembang Hulu. Apa yang tertarik tuan-tuan? Dia kata dengan saya ni, dia kata Syekh saya ni, kata cucu pun ada dah. Dia kata cucu saya pun besar-besar dah. Sahabat satu yang kata apa nak apa Tok Wan boleh bagi. Cucu dengan Tok Wan ni tak ada hak, tak ada harga lah tuan-tuan. Kan, minta apa pun taubat akan dapat. Cuba anak minta kan cari sendiri. Tu beza cucu dengan anak tu tuan-tuan. Kan, cucu minta ni Allah. Tuan-tuan, Tok Wan ni kata gagah beli juga. Tak nak bagi cucu rasa seronok. Dia kata apa dekat cucu dia? Dia kata hang nak minta apa, hang minta lah. Tok Wan insya-Allah Tok Wan boleh bagi. Tapi Tok Wan cuma harap satu benda, hang mengaji agama bagi elok, Tok Wan harap satu benda. Hang bila hang tengok Tok Wan dah tak ada nanti ni, dia pesan siap tuan-tuan ni. Bila Tok Wan tak ada nanti ni, Tok Wan dah mati, hang kena jadi imam Tok Wan. Dia tahu lagu tu. Tuan-tuan, saya tak mau kata, saya tak mau harta mereka, saya tak mau harta anak-anak, saya tak mau, secukuplah untuk saya hidup ni. Kawan kita juga lah tuan-tuan. Dia kata apa? Saya cuma nak anak-anak saya ni, cucu saya ni kenal Tuhan dia. Kata, biarlah apa yang mereka nak buatlah. Tapi saya pesan, sembahyang kena jaga. Saya pesan dekat cucu saya, dia kata. Kan? Saya pesan kata, nama saya ni, hang kena ingat, kalau Tok Wan tak ada, Tok Wan mati nanti ni, anduk dalam masjid ni, hang abang kata Tok Wan pesan dekat hang. Kata biar hang jadi imam dekat Tok Wan. Kata lagu tu. Kan saya kata ni hantu yang paling bahagia. Dia kata Syekh, duit ni tak boleh buat apa dia kata. Kan? Kadang-kadang duit kita ada banyak, memanglah duit kita perlu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan dengar pula lepas ini pun tak banyak pula, tak boleh. Tuan-tuan, duit kena cari. Tuan-tuan nak hidup waktu-waktu, itu kelangsungan hidup kita. Tapi duit berlambak pun tak tahu nak buat apa ni tuan-tuan. Dia kata Syekh memang duit ni kata berlambak ni tapi tak bahagia. Tak ada apa, tak ada nilai, tak ada nikmat hidup itu tuan-tuan. Ada orang yang kaya-kaya, duit yang banyak, tapi duit banyak tuan-tuan, dia tidak ada nikmat keluarga. Tuan-tuan semua, dia tak ada nikmat keluarga. Elok kata balik rumah, bini tak boleh kerja lagi. Elok kata dia keluar rumah, bini nak kena pergi khusus. Elok kata nak duduk sini, tiba-tiba nak kena pergi mesyuarat dan buat sebagainya. Bila celah mana jumpa pun, tiba-tiba pincin dah contoh. Saya contoh, tuan-tuan. Saya tak kata malam dah contoh. Tuan-tuan ada juga bapak ya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Sembahyang kena jaga. Ada juga sahabat kita tuan-tuan, baru ni tepi dekat market. Lagi kelimang kita sambil duduk tunggu roti canai dia kan memang dengan dia kan roti canai itu sedap tu hujung tu tuan-tuan kan roti canai dia beli juga ya. Bila kata kami duduk sembang apa semua tu dia kata Syekh pada apa saya tak main kuliah malam. Dia kata saya tak larang, kata suara pun tak ada kata habis suara dan sembang Syekh nak abang bagi sembang tu terang
Dia kata, saya ni orang yang bukan yang baik sangat. Semua benda ni saya bisa lebih, saya tak heran tak buat masalah. Saya tak heran tak. Betul? Pak, dia bisa pergi. Disco, dia bisa masuk. Pusat hiburan, jangan dia kata lah dia. Dekat Bukit Nincang tu, dia bisa dah. Sejak pergi masuk. Dia tahu lah keadaan dalam tu macam mana. Kan? So, saya kata, dia macam mana dia boleh berubah. Tuan-tuan, sebab dia twist kehidupan dia. Dia boleh jadi orang yang duduk di masjid. Tuan-tuan, waktu mula saya kenal tu, duduk kat masjid ni, letak main dengan Randy dia apa semua. Dia kata apa dia? Satu hari aja. Tiba-tiba tak tahu main ke mana atau saya tiba-tiba ni saya macam terlupa dengan segala benda-benda hak saya buat dulu ni. Dia kata mula umur 40. Dia kata, betul lah tuan-tuan, betul. Imam Ghazali berbesar pada kita ni tuan-tuan. Dia kata apa? Tengok umur 40. Kalau umur 40 kawan tu tak berubah lagi dan juga sebagainya tuan-tuan. Tak ada dah peluang. Dia kata pada saya ni tuan-tuan, umur 40 Syekh saya mula setah. Dulu semayang saya tak nak cukup, dia kata. Dan dulu semayang saya tak nak cukup. Benda yang halal pun tak apa saya buat. Benda yang haram pun saya patah tak lah, dia kata. Tapi umur 40 ni tiba-tiba ni kehidupan saya berubah ni. Tak tahu. Jangan duk sembang aku lah, dia kata. Kan? Makna kata pada dia tuan-tuan, hidayah pada Allah nak bagi pada dia. Tak apa, saya kata kat dia ni bang. Kan dengan dia bang. Saya kata kat dia bang, untung tak mati lagi tu. Dekat hati kan? Kalau mati ni tak tahu lah macam mana nak tak untung. Saya kata kat dia, Allah sayang lah tu. Kan Allah saja bagi taruh lah tu. Dia kata tu, dia kata kan syok lah kita berlari dengan ni. Bila Allah sejak tak apa lah. Macam mana rezeki saya datang lagu tu. Tak apa. Saya kata tak apa lah bang. Setiap rumah lah bang. Amai lah rumah Allah ni. Biarlah dia pandang nak serah juga sebagainya. Tak apa main rumah Allah ni. Semayang mari elok. Jangan lupa main hak tu yang kita buat lari. Dia kata hak lain saya tak pandai. Saya nak ulah bak agama saya tak pandai. Saya tak boleh pergi dalam bak-bak tu. Yang mana saya boleh buat. Dia kata saya kan buat lah. Tak apa lah. Kenapa lah saya tadi. Dia mula umur 40 tuan-tuan. Lepas tu ulama kita kata dulu betul tak. Kita memang betul. Umur 40 hang tengok dia punya kehidupan dia macam mana. Kalau kehidupannya umur 40 ni dia kuih dekat dengan masjid, dia kuih dekat dengan amal ibadat, cara pakaian dia berubah, tuan-tuan, cara kehidupan dia berubah. Tu selamatlah dia tuan-tuan. Amal masa mudah dia, tuan-tuan, dia akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 40 ni tak kenal Tuhan lagi tuan-tuan. Umur 40 ni nak main tengah masjid pun rasa segan. Umur 40 ni tuan-tuan main masjid ni kadang-kadang main waktu bila ni, waktu tabligh raya ya tuan-tuan. Lepas tabligh raya tu luk terus ya. Tuan-tuan ni nak jumpa bila pula raya pula yang baru dia akan ada. Jadi ni tuan-tuan habis janganlah tuan-tuan jangan. Nah, maka itu adalah istana saudara. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah jentik dia hadapi kita ni tuan-tuan. Dalam sakit umur kita ni tuan-tuan, maka buatlah sekadar mana yang kita mampu. Mudah-mudahan kita akan ikut petunjuk dari Muhammad SAW. Masuklah kita dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan di Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Kita berhenti saat dekat sini. Nak baca kitab apa Jawi lama ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan di Allah SWT. Sebelum saya melanjutkan lagi bacaan kitab kita ni bersama-sama tuan-tuan tentang kalam Nabi Muhammad SAW. Wa fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Yang tu kalam Nabi tuan-tuan. Nabi kata akan binasalah, hancurlah orang-orang yang sebelum kamu yang banyak pertanyaan dan yang banyak percanggahan daripada Nabi-Nabi kamu. So saya masuk di tuan-tuan. Kita nak baca sikit lah. Benda apa yang boleh tanya dan benda apa yang tak boleh tanya. Contoh, dia baca sikit tak panjang kata tak panjang. Katanya baginda Nabi Muhammad SAW, kita kami kita ada sebut tuan-tuan. Fa inna ma ahlaka. Sesungguhnya ahlaka ni nak kata apa? Kalau halaka ni celaka tuan-tuan. Rugi. Tapi tak boleh celaka tu nak nampak kasar sangat kita tak rugi. Dan kita tak rugi. Sesungguhnya rugilah kata Nabi. Ketahuilah adalah pertanyaan itu atas beberapa bahagian. Yang pertama, pertanyaan soalan orang-orang yang jahil daripada hukum-hukum dan peraturan agama seperti sembahyang, wudu, jual beli dan juga lain-lainnya, iaitu wajib atas mereka. Tuan-tuan, hukum dia boleh tak? Boleh. Dalam buat ibadat. Dia tanya orang ni pasal apa? Dia nak tahu buat sembahyang. Aduh.
Kan? Macam saya cerita pada tuan-tuan, main jumpa saya, abang balik kata, Ustaz, tolong Ustaz, ayah ajar saya mengucap. Tuan-tuan, tolong Ustaz, ajar dia mengucap perempuan. Dia kata, tolong Ustaz, ajar saya mengucap pasal apa kat lu? Saya lama dah tak sembahyang, saya lama dah tak mengucap. Saya murtad, dia kata dulu. Kan bayar walaupun ajak balik murtad apa murtad dah. Ajak balik mengucap tu lagu mana, apa pengertian dan sebagainya. Maka ketika itu dia tanya tuan-tuan, wajib ke atasnya tanya tu salah tak? Jawapan dia jawab. Tuan-tuan, Ustaz, tolong Ustaz, ajak saya sembahyang, boleh tak? Saya nak tahu sembahyang lagu mana. Oh, ini masalah sembahyang tuan. Kan baru-baru ni bila mana viral pak isu telekong. Ya tuan-tuan. Kan isu telekong. Kan kita nak buat elok dah. Ustaz Izzuddin kata apa dalam KBM baru. Saya kata terima kasih atas pencerahan. Dia kata apa? Saya dengar alam tu, saya dengar kau. Janganlah saya malu. Malu pak dah masuk radio. Kan? Ustaz Izzuddin kita ada semua di samping. Dia kata apa? Tak apa. Dia kata dia buat satu perumpamaan. Boleh tak malum-alum silihan kata nak sembahyang ni menang dalam apa tak pakai. Tiba-tiba keluar belakang tu dia sebelum kain dia bor dengan kelubung dia sembahyang lagu tu. Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan. Kalau orang lelaki ni dia keluar belakang ni dia bor kain dekat apa pun tak ada dalam tu. Tuan-tuan, yang tu orang lelaki. Kan orang lelaki ni ada dua kain, satu kain dekat atas, satu kain baju dia. Tuan-tuan, satu orang lelaki ni masalah orang perempuan. Kan boleh tak nak keluar belakang tu tiba-tiba ni habis apa semua tu bor dengan kain tekung sembahyang. Tak boleh dengan awak tak boleh apa banyak boleh lah. Tapi dengan syarat tidak menampakkan akan aurat dia. Tak nampak aurat. Kan? Dia pun dalam lagu FM tu jangan nampak kunting pi kanan, pi kiri, pi kanan tu tak boleh. Dia kata faham ni kadang-kadang cakap dengan orang itu pun lagu tu. Kan rokok dia pergi ke depan. Makcik orang rokok dia pergi belakang. Ada itu tak boleh. Dia kata tuan-tuan fahamlah tu. Hak tu tak boleh. Maka ketika itu ada aurat yang perlu dijaga dalam bab telekong. Habis tu boleh tak kalau kata tak mau pakai kain tekung macam dia buat dekat Mekah, dia buat kat Madinah dan juga sebagainya. Awak tak ada masalah apa kalau kata aurat itu terjamin ditutup dengan baik. Tak ada masalah apa. Kan? Contohnya. Nah ni dia macam dari satu trend. Satu trend macam mana kalau nak pergi jalan musafir ni, orang perempuan ni dia pakai teruk atas. Hak ni kalau pakai dengan kain apa dia baju kurung, maka dia labuhkan sikit kurung itu kat bawah tu kain itu dia buat macam kain sembahyang. Dia pakai tokin, tepai dan sebagainya. Tu kan buat boleh tak apa macam boleh tu. Kan contoh asalkan ianya menepati tuntutan untuk menutup aurat dengan sempurna. Orang yang macam ni kalau dia tanya maka dibolehkan ke atas mereka. Itu yang pertama. Berdasarkan pada hadis Nabi, talabul ilmi fardun ala kulli muslim wa muslimatin, dan Allah SWT berfirman, fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanyakan kepada ahli pengetahuan jika ada kamu tidak berpengetahuan. Dan berkata Ibn Abbas, dan telah dianugerahkan orang kepada aku akan lidah yang banyak pertanyaan dan hati yang banyak berfikir. Tak ada masalah apa. Cari orang yang ada ilmu, tanya pada apa? Sebab kita tak tahu. Yang tu boleh tak? Boleh. Tanya yang pertama. Tanya yang kedua. Pertanyaan supaya dalam dan juga luas ilmu pengetahuan dan bukan kerana diamalkan bagi diri sendiri. Dia tanya, tapi bukan dia buat banyak pun. Dia tanya sekadar dia nak tahu. Dia nak tambahkan pengetahuan dia. Yang tu tak apa. Dia kata dalam ini seperti perkara hukuman dan fatwa, iaitu wajib kifayah atas mereka. Yang tadi wajib fardu ain, jadi fardu kifayah. Jadi kifayah terkadang di situ sampai ke. Boleh tak nak tanya? Boleh, tak masalah. Dapat amal kan? Tak masalah ta'aruf. Contohnya apa tu? Kan ni ilmu yang dia nak ada. Macam kita lah kan? Kita baca dan kita. Banyak benda nak kena buat ni. Kan kita itu jadi payah lah kita macam ni. Nak buat tak? Pelan-pelan pun. Boleh tak? Tak ada masalah. Maka ketika itu soalan itu dibolehkan. Yang ketiga, pertanyaan dari hal sesuatu yang tiada diwajibkan oleh Allah atas mereka. Maka ketika itu pertanyaan inilah ditangguhkan dan juga dipertanggungjawabkan dalam hadis ini. Contoh,
Allah tak wajib ke atas mereka. Gampang percaya. Contoh nanti kita jumpa pada lepas ni tuan-tuan, kucing berbunyi dah, jam pun habis lama dah. Macam mana sahabat tanya dekat Nabi ketika mana turunnya perintah melakukan haji. Wa atimul awal walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah lah ke atas orang-orang ni semua ni kena ada dari bawah mengunjung kepada al-bait Kaabah Musharrafah tu, barang siapa yang mampu sampai kepadanya perintah buat haji lah. Sahabat tanya, tiap-tiap tahun ke ya Rasulullah? Perintah turun buat haji. Sahabat pula pergi tanya, tiap-tiap tahun ke? Nabi paling luka, tak jawab. Sahabat tanya lagi, tiap-tiap tahun ke? Orang yang tanya. Nabi paling luka lagi. Tanya lagi, tiap-tiap tahun ke? Nabi tak jawab. Nah, apa cerita dah? Kita akan jumpa pada minggu depan. Kata Ustaz cerita dekat situ. Dan dia tertanya-tanya, kenapa tak terjadi? Dan tuan-tuan dibaca, dan maka ketika itu Nabi pun dia berkata, hadis ni lah tuan-tuan dengan para sahabatnya, yang mana kalau dia berkata benda yang tidak diwajibkan tiap-tiap tahun, kalaulah Allah wajib tiap-tiap tahun ni pasal kita ni tak ada apa dah tuan-tuan. Elok baik kata bulan Zulfaidah tu pasal setiap kali maju dah tuan-tuan. Pasal apa tu batuk dekat Langkawi pada airport tu tuan-tuan. Pasal apa nak pergi sana lah tiap-tiap tahun kena buat haji. Jam kita tuan-tuan. Dan benda yang tidak diwajibkan tidak perlulah kita tanya. Contoh macam dengan haji, adakah wajib tiap-tiap tahun? Haji tu wajib, tapi adakah wajib tiap-tiap tahun? Tiap-tiap tahun tu, tiap tahun wajibkah buat haji? Itu masalah ada tuan-tuan. Maka Nabi pun ditanya 3 kali, jadi elok pertanyaan tersebut, barulah yang kisah ni tuan-tuan ada sahabat tegur. Nabi pun kata jangan buat kawan dan bumi dan juga sebagainya. Nabi kata orang dulu dah lama dah binasa, dah lama dah rugi, pasal buat sebab mereka ni banyak cabah dengan Nabi berkata lah lagi benda hak utama kepentingan Nabi saja rugilah. Tuan-tuan dan juga puan-puan ya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka Rasul tutup tuan-tuan. Baru-baru ni kerajaan pada keluarkan satu surat rasmi, apa lagi lah kursi. Surat itu bukan dengan artifak Nabi. Artifak Nabi yang dia dakwa itu adalah artifak Nabi yang Nabi tidak tanpa punya baju dan sebagainya. Maka alhamdulillah saya kata adalah tidak dibenarkan sama sekali. Pasal apa tuan-tuan? Statusnya meragukan. Kalau tiba-tiba ada orang main, saya nak buat kat Masjid Aisyah lah, nak letak sat kamera, nak buat semua ni artifak Nabi, ni apa jubah Nabi ni ada sembahan Nabi ni, contohlah tu. Maka tuan-tuan, kerajaan kita ada kata apa? Tidak membenarkan. Sebab statusnya adalah meragukan. Tuan-tuan, tapi tak apalah kita lapang dada. Tak boleh, itu cinta kita kepada Nabi. Sabar. Quran, hamba baca pada Allah. Contohlah tu. Kan mengaku kita pada Nabi, pasal apa yang baca Quran ni? Jangan cakap banyak. Kalau dalam Quran pun hanya jaga. Kan ada lagu lain yang pada rapat dengan Nabi ni, tak ada lah kepada Allah. Quran itu sendiri. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala dan mulakan segala macam kita insyaAllah. Jadi yang baik pada Allah Subhanahu Ta'ala. Salah sudah kita menyentuh tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan panjangkan usia kita dan Allah Ta'ala akan tambahkan lagi kekuatan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita kuat, kita sihat untuk sama-sama kita main ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaklah sahabat-sahabat kita yang lain sama-sama kita main ke tuan anak-anak kita. Dan dia adalah anak-anak kita juga sebagai latih riba agar tidak tinggalkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu akad nikah kan. Akad nikah pun buat juga usah nak buat banyak. Tuan, kalau saya ni akad yang akad nikah tuan, tak ada lagi lah orang buat banyak. Mungkin isu tu isu yang kita dengar satu side. Lepas ni imam coba akad nikah. Dia buat pasal buat imam dan tak payahlah orang yang buat kita cara elok lah kita yang tu lah. Dan jadi bukan berapa main ke berapa contoh
pahala untuk. Takat saya kat jika ni tuan, ya, memang kita boleh baca fikiran doa pun ke mana. Tapi tuan, kalau kita nampak teruk sangat, siapa sokong pada terima, nampak teruk sangat, kata panggil sat di tepi, panggil nasihat sat, dan bukan sebagainya. Lepaslah tanggungjawab tu. Dan bukannya, dia bukan kita nak tanya orang mana pun, tapi kita nak melepaskan tanggungjawab kita. Jadi yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan, sekian takun qul hada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna ma rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana صدورنا ويسر لنا امورنا ولا حياة كريم. ربنا افتح لنا وتقبلنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله